Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli bin Abdul Mahad. Saya mula bersama dengan UKVJ ni apabila terbaca daripada laman Facebook berkenaan dengan pengurusan jenazah yang menggunakan charge yang mahal. Jadi start daripada situ saya follow Facebook UKVJ. UKVJ ni menawarkan khidmat pengurusan jenazah secara percuma kepada golongan asnaf, fakir miskin dan ada golongan-golongan sasaran dia lah. Jadi dari situ saya timbul minat untuk bersama dengan UKVJ. Sebenarnya saya dalam unit khas van jenazah ni adalah sebagai seorang ketua bilal yang kedua lah, selepas daripada ketua bilal pertama iaitu Encik Yusof. Jadi peranan saya dalam unit khas van jenazah ni adalah untuk menguruskan segala proses mandian, kafan dan juga seterusnya sampai ke tanah perkuburan lah. Cuma untuk pengetahuan umum lah kan, untuk pengetahuan umum, unit khas van jenazah ni 80% dianggotai oleh orang-orang muda. Jadi salah satu benda yang baru lah dalam bidang pengurusan jenazah kan, kebiasaannya bidang pengurusan jenazah ni yang kita sedia maklum kita akan panggil otai kan, maknanya orang-orang lama, bayi-bayi bapak kita kan yang banyak menguruskan. Sebenarnya pengalaman ni hampir sama dengan pengalaman yang sebelum ni, sebab saya dah berkecimpung dalam bidang pengurusan jenazah ni hampir 10 tahun. Sebelum ni saya berkhidmat sebagai pembantu jurumandi di Hospital Tengku Ampang Rahimah, pembantu kepada ayahanda saya. Jadi setiap kali selepas saya menguruskan jenazah tu, kebiasaannya lah, tak tahulah, mungkin diberi Allah nak tunjukkan dia punya kekuasaan ke apa kan. Jadi kebiasaannya kalau dalam 10 jenazah yang saya uruskan tu, 8 jenazah tu akan muncul dalam tidur selepas saya menguruskan. Jadi sama ada dia mengucapkan terima kasih kerana menguruskan jenazah dengan sesempurna yang boleh, ataupun sekadar jelmaan ketika senyum. Itu je. Jadi pengalaman-pengalaman yang biasa yang saya ada tu memang daripada sebelum ni dah ada lah. Cuma dengan UKVJ ni ada satu kes tu, kita uruskan jenazah yang dah hampir meninggal lebih daripada 3 hari. Jadi seperti sedia maklum, jenazah ni apabila dia meninggal, lepas daripada 1 jam lebih dia dah mengalami proses perebutan. Jadi cuba bayangkan dah 3 hari dia meninggal, jadi tanpa diuruskan. Hari ketiga tu baru waris dapat tahu yang ahli keluarga dia dah meninggal. Jadi akan terus dibawa ke hospital untuk urusan postmortem dan kita uruskan sendiri. Kelebihannya yang ni kita uruskan sendiri di bilik wakaf. Jadi ketika pengurusan di bilik wakaf tu adalah satu pengurusan yang barulah bagi ahli-ahli ataupun sahabat-sahabat UKVJ sendiri. Sebab kebiasaannya kita uruskan jenazah yang kategori normal. Maknanya normal ni adalah meninggal biasa, sama ada meninggal akibat daripada sakit ataupun meninggal tua. Jadi yang kes ni berbeza sikit sebab dia dah lebih 3 hari. Jadi satu pengalaman yang barulah untuk ahli-ahli macam saya. Alhamdulillah saya dah pernah hadapi kes yang macam ni. Jadi untuk ahli-ahli UKVJ adalah satu pengalaman yang baru. Jadi dia orang mengalami sendiri dari segi fizikal jenazah tu macam mana kan, daripada rupa dia, daripada bau-bauan yang dia keluarkan kan. Jadi ada juga di kalangan rakan-rakan kami yang tak dapat nak teruskan, apabila kita buka je zip beg mayat tu, ada setengah orang memang kalau tak larat dia akan keluar lah, tinggalkan bilik tu kan. Ada juga yang dapat bauan tu dia rasa macam lawyer nak muntah pun ada juga. Jadi pengalaman-pengalaman tu dapat dikongsilah dengan sahabat-sahabat di UKVJ. Sebenarnya tak banyak kisah misteri, cuma satu ni yang memang tak boleh dilupakan lah, sampai
sampai ke hari inilah. Ketika tu saya ditugaskan untuk menghantar jenazah perempuan daripada Suruhanjaya balik ke Kuala Terengganu. Jadi lebih kurang dalam 3 ke 4 jam perjalanan ketika sampai di satu perkampungan. Tak silap masa tu kita ambil jalan dalam, maknanya tak ikut highway lah. Masa tu pun LPT2 tak ada lagi, baru dalam proses nak dibina, disambung sampai ke daripada LPT1 sampai ke LPT2 kan. Jadi jalannya separuh-separuh. Jadi sini saya kata ikut jalan Bukit Besi. Area tu saya dengar, saya ingat lagi nama kampung tu, nama dia Bukit Besi. Dia kata ikut jalan kampung, ikut dia jalan tu nanti kita akan keluar sampai ke Tol Jabur, tak silap. Jadi sampai di perkampungan Bukit Besi tu dalam pukul 2 lebih lah, lebih kurang 2 lebih dengan keadaan yang gelap, jalan kampung yang sempit kan, betul bersimpang siur, banyak simpang-simpang yang macam tiba-tiba keluar motor daripada perkampungan. Tahu lah kawasan kampung kan, dia nak keluar, kadang dia keluar aje. Lepas tu yang selekor-selekor yang bahaya kan. Jadi sampai satu tempat tu, tak silap lepas satu selekor yang dia ada bubur banner ataupun papan tanda situ, selekor berbahaya. Jadi kat situ memang ada gambar tengkorak lah, kan. Jadi lepas daripada selekor tu, saya memang slow lah sebab selekor berbahaya kan, saya slow. Lepas keluar daripada selekor tu, saya tengok side mirror sebelah kiri ada satu objek warna putih. Saya ingatkan lampu motor ke apa kan, tapi memang dia tak bercahaya, tapi dia putih kan. Jadi saya buat tak tahulah, saya teruskan perjalanan. Jadi masa tu lebih kurang kelajuan dalam 80 km sejam lah. Jadi bila dah macam objek tu dah timbul, saya rasa macam saya perlu perlahankan kenderaan lah. Saya pun perlahankan sikit lah, dalam 70-60 macam tu lah. Betul terdetik di hati nak tengok side mirror sebelah kanan lah. Jadi bila saya tengok side mirror sebelah kanan, objek yang sama di side mirror sebelah kiri tu ada sebelah kanan pula. Cuma kali ni dia lagi dekat, sebab mungkin saya dah slow kan, lagi dekat. Jadi saya cuba gerakkan saya punya senior. Saya kata, bang ada objek ikut lah, kata. Tapi dia tak bangun. Saya tak tahu lah sama ada dia berpura-pura tidur ke kan, ataupun dia saja nak test saja kan. Sebab yang di sini saya ni memang pengalamannya lagi luas. Sebab kalau dengar daripada cerita dia kata kalau ada benda ikut, dia suruh balik. Kalau ada benda yang melintas pun, dia kata kalau kau tak lintas, aku langgar. Kalau tak ada, kau lintas cepat. Jadi dia macam, bila dia pula ex-komando kan. Jadi benda-benda macam ni memang hardcore bagi dia. Jadi saya pun macam nak curi ilmu daripada dia lah kan, macam mana dia nak menghadapi benda macam ni. Jadi saya teruskan juga perjalanan tu. Selepas nampak objek yang sebelah kanan tu semakin hampir, jadi saya tak sedar hati, saya gerak kali kedua. Saya kata, bang, kali ni abang nak tolong saya. Saya dah nampak objek ni, apa saya nak buat kan? Sama ada saya nak laju lagi ke, ataupun saya nak berhenti bagi abang bawa ke, ataupun saya nak perlahankan. Jadi dia kata memang itulah pilihan yang saya ada, dua. Satu, sama ada saya laju terus, saya tekan minyak terus lajukan, ataupun saya perlahankan lagi kenderaan. Jadi bila saya terfikir, takkanlah saya nak perlahankan lagi kenderaan, tentu objek tu akan ada di sebelah saya kan. Jadi dia kata tak apa, kita perlahankan lagi. Jadi saya pun perlahankan. Bila saya perlahankan kenderaan, sampailah objek tu betul-betul ada di sebelah kanan saya. Jadi bila di sebelah kanan saya tu memang jelas lah saya nampak. Cuma tak nampak muka lah kan, sebab mungkin tak nak tunjuk ke apa kan. Cuma memang objek tu adalah menyerupai manusia berpakaian putih dan sedang menaiki basikal. Jadi secara logiknya, ketika saya memandu dalam kelajuan 80 km sejam tu, takkanlah basikal boleh ikut selaju tu kan. Jadi lepas dia potong sampai depan sikit je, lepas tu dia terus hilang daripada pandangan kita orang lah. Jadi saya tanya lagi dengan abang, bang, apa sebenarnya benda tu? Dia kata benda ni lah yang nak duga keberanian kita ataupun kita punya semangat dia, lebih tepat semangat. Sama ada kita boleh terima dia orang tu yang makhluk ataupun objek tu wujud, ataupun tak. Kadang-kadang kita tak cabar dia orang, dia tunjuk juga.
Tapi ada setengah orang dia cabar, dia takkan tunjuk. Cuma dia akan tunjuk dengan yang lebih dahsyat lah, sama ada boleh terima ataupun tak. Itu kadang-kadang ada istilah badi mayat tu kan, ada demam seminggu, ada sebulan pun ada kan. Jadi benda tu bagi saya tak pernah kena lah, alhamdulillah setakat ni. Tapi kita kena percaya yang benda tu wujud. Jadi saya tanya dia, apa lagi yang dia boleh buat dengan kita? Jadi dia kata sama, dia ada dua lah dia punya ni, sama ada satu dia nak bagi kita tahu yang dia tu wujud, dan yang keduanya dia nak cek peneman. Jadi kalau kata saya laju lagi masa ketika tu, kebetulan depan sikit lebih kurang dalam 150 meter ada satu lagi selekor tajam, selekor ke sebelah kiri. Jadi kalaulah saya laju lagi, saya takut, jadi kemungkinan besar saya akan hilang kawalan. Jadi bila hilang kawalan, mungkin saya akan jadi teman benda dia lah, kan. Jadi benda tu ada dua kemungkinan saja. Selepas daripada perjalanan tu, saya memandu dalam kelajuan yang biasa sehingga saya berhenti di kawasan rehat RNR Temeloh. Jadi lepas di Temeloh tu, kita minum kopi sekejap, sembang masih benda yang sama, lebih pada benda yang mistik. Tapi lagi banyak lah pengalaman yang dia keluarkan. Dah tiba masanya untuk dia memandu, saya pula rehat sebab dah banyak sangat input dengar cerita yang seram kan. Jadi sebab daripada Temeloh akan turun ke Karak. Kat Karak tu lagi macam-macam cerita kita dengar kan. Jadi saya kata tak apa abang bawa. Jadi sampai ke Kelang tu memang dia yang drive lah. Jadi daripada situlah sebenarnya, daripada semangat kat situlah sebenarnya yang menyebabkan saya lebih cenderung ataupun lebih banyak melibatkan diri dalam bidang pengurusan jenazah.